pertama iaitu produk yang agak popular dalam pasaran derivatif, walaupun dianya bukan dianggap sebagai derivatif sebagai satu instrumen, tetapi ianya adalah terbitan, ia produk yang terbitan daripada produk yang asal. Jadi ada dia punya rasionalnya bagaimana dan kenapa ia dinamakan sebagai produk yang ala derivatif, kerana ETF ini, Exchange Traded Fund, adalah satu bentuk pelaburan yang mesti berdasarkan 100% kepada aset pendasar yang sama di pasaran utama. Ia bukanlah satu perkara yang boleh hidup sendiri, ia kena diambil, diderivekan daripada satu aset pendasar yang lain yang benar-benar wujud, yang mesti sama persis 100% antara produk utama dengan produk yang berbentuk ETF, Exchange Traded Fund. Jadi ETF satu perkara yang cukup menarik, yang memberikan satu kepuasan mungkin kepada sebahagian daripada pelabur dan juga pengurus pelaburan. Ia merupakan satu perkara yang dari segi teorinya lebih mudah, lebih telus, lebih jelas, kerana pengurus pelaburan sekadar membuat satu tabung, satu basket pelaburan yang mana sebarang produk yang ingin dilabur dalam pelaburan tersebut mestilah sama dengan satu tabung, satu saham yang lain, satu indeks yang lain dan seumpamanya. Jadi terdapat dua ETF yang terkenal di dunia dalam bentuk yang senang kita nak bercakap. Yang pertamanya ETF tentang saham-saham dan juga ETF tentang emas, iaitu emas di ETF-kan dan dikeluarkan unit-unit untuk dilabur oleh para pelabur dalam konteks ETF Gold dan juga ETF Shares. Jadi saya mulakan dengan ETF saham atau ETF share ini. Contohnya untuk yang syariah, yang tak syariah banyak sangat di atas dunia ini. Kita mulakan dengan yang syariah. Dalam indeks Islam yang berada di Malaysia, di Indonesia sudah ada indeks Islam yang diawasi oleh Dewan Syarah Nasional di bawah Majlis Ulama Indonesia yang baru dilancarkan dalam 2-3 tahun yang lepas. Of course di antarabangsa sudah ada Dow Jones Islamic Index, FTSE Islamic Index, S&P Islamic Index dan Russell Islamic Index. Jadi setiap indeks ini adalah satu kumpulan saham-saham yang telah disaring patuh syariah, dan juga setiap kumpulan itu mempunyai pengkhususan yang tertentu. Ada yang berbentuk IT dalam bidang sustainability, saham-saham yang dianggap lestari dengan alam sekitar. Ada juga saham yang berbentuk teknologi. Ada juga saham yang berbentuk kawasan geografi seperti Asia Pasifik, sama ada termasuk Jepun, Korea, China ataupun excluding Japan, Korea dan China contohnya. Jadi inilah indeks-indeks yang khusus. Yang pertama patuh syariah, yang berdasarkan saham. Yang kedua patuh syariah. Yang ketiga berdasarkan fokus-fokus yang tertentu seperti teknologi, seperti syarikat-syarikat mempunyai market cap yang tertentu, seperti dari segi tujuan pelaburan untuk mencari saham-saham yang berbentuk sustainability, atau ada kelestarian menjantuni isu-isu alam sekitar, isu-isu SDG, United Nations dan sebagainya. Jadi setiap indeks ini adalah satu bukannya produk dalam syariah, ia merupakan satu tanda aras, satu benchmark. Tapi dalam indeks itu terdapat saham-saham sebanyak 100 saham, 200 saham yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk membentuk satu basket, satu tempat untuk diletakkan saham-saham yang boleh menunjukkan prestasi kepada sesuatu indeks dalam sesuatu kategori. Jadi kepada mereka dan pencipta produk pelaburan, mereka juga boleh membuat, katakan kita mengambil contoh Dow Jones Islamic Market berdasarkan teknologi. Jadi ada 100 contohnya saham yang patuh syariah dalam indeks tersebut berdasarkan teknologi, syarikat-syarikat teknologi patuh syariah satu dunia. Dan kita juga boleh membuat satu ETF saham yang patuh syariah berdasarkan Dow Jones Islamic Market Index bahagian teknologi. Jadi kita namakan ETF kita ETF
saham patuh syariah teknologi Dow Jones Islamic Market Index. Jadi tugas pengurus pelaburan mudah, iaitu mereka akan membeli semua saham-saham yang terdapat dalam indeks tersebut, diletakkan dalam tabung tersebut. Jadi bila mana kita melabur dalam ETF tersebut, kita tidak melabur dalam saham di luar sana. Kita melabur dalam satu basket, satu tabung, yang mana tabung itu atau bekas itu mengandungi semua saham-saham yang ada dalam sesebuah indeks yang patuh syariah. Jadi kalau indeks tersebut memberikan keuntungan yang besar, kita juga mendapat dividen yang besar. Sama, senada dan senafas. Tetapi kalau ada penurunan nilai, penurunan dividen dan juga value saham-saham tertentu atau kesemua saham tersebut, maka dia juga akan menjejaskan kepada prestasi ETF yang patuh syariah. Jadi ia merupakan serangkai dan juga terikat antara saham dalam indeks tertentu dan juga prestasi saham dalam sesebuah ETF patuh syariah. Apa keistimewaannya? Pertamanya, kita dapat track prestasi dengan mudah, tidak perlu membuat kajian yang terperinci, kita hanya melihat prestasi indeks tersebut. Itulah juga prestasi kepada ETF patuh syariah. Yang keduanya, fee, yuran pengurusan pelaburan lebih rendah kerana pengurus pelaburan tidak lagi membuat kajian berbentuk fundamental, berbentuk analisa, berbentuk pelbagai-bagai teori pelaburan, kerana mereka hanya memilih saham yang sudah terpilih dalam indeks yang tertentu. Jadi fee daripada 2% mungkin turun kepada 0.5, 0.25%. Sebab ini agak berbentuk pasif, pelaburan yang bentuk agak pasif yang tidak memerlukan kajian yang mendalam oleh pengurus pelaburan ETF patuh syariah. Nampak mudah ya. Terdapat 2-3 ETF yang ada di Malaysia, walaupun tidak begitu maju di Malaysia, tapi di antarabangsa agak menarik, mendapat sambutan yang luar biasa di Turki, di Timur Tengah, di Eropah, di United Kingdom. Jadi ada pelabur-pelabur Islam yang mencari ETF saham patuh syariah. Apakah isu yang sebenarnya? Isu yang paling penting yang masih sampai sekarang belum ada jawapan yang agak konkret. Ada isunya ialah isu kalau pihak pengurus pelaburan ETF tidak dapat membeli sesebuah saham yang berada dalam mana-mana indeks yang telah pasti. Jadi kadang-kadang nak beli saham tak dijual, saham tak cair, saham dipegang oleh syarikat yang tertentu. Jadi tidak cukup jumlah komposisi saham dalam ETF yang sepatutnya sama dengan jumlah komposisi saham dalam indeks tertentu. Indeks tidak ada isu sebab indeks hanyalah meletakkan saham tersebut sebagai tanda aras. Tidak perlu ada pemilikan saham dalam indeks tersebut. Tabung atau dana pelaburan mengikut hukum syariah, bila kita melabur, kita kena beli, kita ada penguasaan, kita ada pemilikan, kita ada pengambil alihan pemilikan dan juga risiko. Nak bezakan dengan itu tersebut option, semalam kita bincang, kalau sekalian membeli untuk tujuan mendapat keuntungan semata-mata, itu adalah lebih mirip kepada perjudian dan juga gambling. Ini dalam dana ETF patuh syariah, pengurus pelaburan bila mana mereka belanjakan dana tersebut, mereka kena membeli saham-saham yang berada dalam senarai indeks Islam yang tertentu. Bila nak beli itu mungkin ada masalah kekurangan supply dalam pasaran. Kalau ada pun tidak dijual dalam harga yang sepatutnya dan sebagainya, maka timbul isu bagaimana pengurus pelaburan ETF saham patuh syariah ingin menguruskan dipanggil ketiadaan dan juga kekurangan cairan saham-saham tertentu dalam masa-masa tertentu. Timbullah isu bahawa adakah dibenarkan pengurus dana ETF saham patuh syariah membuat dipanggil SBL, Share Borrowing and Lending, iaitu meminjam sekejap daripada mana-mana syarikat besar yang memiliki saham tersebut. Selalunya syarikat besar mereka ada pemilikan seperti pelabur-pelabur antarabangsa, syarikat-syarikat besar yang
mempunyai pegangan dalam saham-saham utama. Jadi mereka tidak mahu menjual, mereka nak pinjamkan dulu sekejap kepada tabung ini, dana ini untuk sementara dengan membayar upah simpanan. Jadi dividen akan dimasukkan dalam dana ETF patuh syariah, tetapi pemilikan itu adalah masih dimiliki oleh pemilik asal mereka. Mereka tidak mahu menjual, maka timbul isu syariah. Boleh atau tidak kita melakukan SBL, Share Borrowing and Lending. Terdapat perbincangan yang panjang lebar, ada yang membenarkan dengan cara yang tertentu, ada yang mencipta satu produk baru untuk kreativiti bagaimana kita boleh mendapat faedah saham yang tidak ada dalam pasaran itu dengan tidak mengubah pemilikan asal pemilik saham tersebut yang enggan dan tidak mahu menjual saham mereka. Jadi saya akan kupas dalam isu-isu di masa hadapan yang lebih bersantai lagi, lebih berkontekstual dalam konteks bagaimana kita menjadikan minda syariah bergerak untuk menyelesaikan isu-isu sebegini yang mungkin berlaku dan telah berlaku dalam konteks ETF patuh syariah. Begitu